ini diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh insya-Allah. Maka di kesempatan dalam tazkirah ringkas pada malam ini insya-Allah, sukalah saya berkongsi satu tajuk. Mudah-mudahan boleh kita jadikan sebagai satu bentuk tazkirah dan peringatan pada diri saya dan kepada kita semua. Kita bicarakan pada malam ini tentang tajuk sabar, amalan yang sangat disukai oleh Allah. Sabar, amalan yang sangat disukai oleh Allah. Di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah suka pada orang-orang yang sabar. Allah suka pada orang yang sabar. Maknanya, amalan sabar ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya, untuk kita menjadi orang yang sabar, sabar ni dia ada 3 jenis. Yang pertama, sabar ketika diuji. Ada tingkatan sabar yang lebih tinggi, sabar ketika beribadah. Dan ada tingkatan sabar yang paling tinggi, iaitu sabar meninggalkan perkara yang haram, perkara yang tak disukai Allah. Cumanya untuk menjadi orang yang sabar, ia bukanlah satu benda yang mudah. Betul tak? Bukan kata kalau kita pakai jubah, kita pakai kopiah, automatik kita jadi orang yang sabar. Tidak semestinya. Sabar satu benda yang payah dan perlu sentiasa diingatkan, perlu sentiasa ditazkirahkan dan perlu sentiasa kita ceramahkan tentang sabar. Moga-moga bila ada peringatan tentang sabar, maka kita jadi orang yang sabar. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimah sabar di dalam Al-Quran ada sebanyak 103 kali. Ada 103 kali perkataan sabar dalam Al-Quran. Allah ulang tentang sabar ni sehingga ada 103 kali perkataan sabar dalam Al-Quran. Bahkan di dalam surah yang paling pendek dalam Al-Quran pun, iaitu surah Al-Asr, intipati daripada surah yang paling pendek pun, Allah mengingatkan tentang sabar. Wal-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi, watawasau bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia itu sentiasa berada dalam keadaan rugi. Allah sebut manusia ni rugi biasanya. Rugi. Kehidupan dia rugi. Masa dia rugi. Pekerjaan dia rugi. Dari sudut waktu yang berlalu dia sentiasa rugi manusia. Melainkan ada 4 ciri manusia yang tidak rugi. Yang pertama, manusia yang tidak rugi itu innalladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus salihat. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, orang yang sentiasa mengingatkan tentang kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan orang yang sentiasa ingatkan tentang sabar. Surah yang paling pendek, Allah tidak lupa muatkan tentang intipati supaya sabar. Dalam Al-Quran, bila Allah berbicara tentang sabar, ada 3 jenis sabar di dalam Al-Quran. Sabar yang pertama iaitu sabar ketika ditimpa musibah. Ketika diuji, ketika kehilangan, ketika kematian, ketika sakit. Ini sabar bentuk yang pertama. Maka di dalam Al-Quran, antaranya di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-153,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan kami pasti akan menguji kamu, wahai manusia, dengan ujian dalam bentuk ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian, kekurangan buah-buah yang berbuah di kebun kamu. Dan ketika diuji dengan musibah ini, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira pada orang yang sabar. Sungguh terang cahaya bulan. Bulan mengambang nampak menawan. Hendaklah sabar menempuh dugaan. Hidup ini memang banyak ujian. Betul tak? Hidup ni macam-macam ujian. Ujian sakit, ujian kehilangan dan sebagainya. Maka sabarlah menghadapi ujian dalam kehidupan. Ada sabar tingkatan level yang lebih tinggi yang Allah bicarakan dalam Al-Quran, iaitu sabar ketika ibadah. Ketika kita ibadah, ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, hendaklah kita bersabar. Betul tak? Kita nak berada di dalam majlis ilmu malam ni, kena sabar. Kita nak solat, kena sabar. Nak puasa, kena sabar. Ini level sabar yang lebih tinggi. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taha, ayat 132, Allah Ta'ala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah ahli keluarga kamu mendirikan salat dan hendaklah kamu bersabar ketika mendirikannya. Nak menunjukkan pada kita ketika menjalankan ketaatan kepada Allah mesti sabar. Apa-apa ibadah kita kena sabar melakukannya. Dan ada sabar yang level lebih tinggi, iaitu sabar meninggalkan apa yang tak disukai Allah. Ini sabar yang lebih tinggi. Sabar menahan diri daripada benda yang Allah tidak sukai, benda yang haram. Kita alhamdulillah pada malam ini syukur pada Allah, kita selamat daripada buat benda yang Allah tak suka. Sebab apa? Kita berada dalam majlis ilmu. Betul tak? Tapi sekejap lagi, bila habis je tazkirah, bila kita balik ke rumah masing-masing, duduk di rumah masing-masing, belum tentu kita selamat daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Mungkin mengumpat orang tu, orang ni tak kena, orang tu tak kena, mengata orang tu. Maka sabar menahan diri daripada perkara yang tak disukai Allah, itulah maqam sabar yang paling tinggi. Maka kajian ataupun tazkirah kita pada malam ini, kita ingatkan tentang sabar. Bersabarlah kita di dalam ujian yang kita hadapi pada saat ini. Sabarlah kita dalam menjalankan ibadah dan ketaatan pada Allah. Dan sabarlah kita daripada melakukan perkara yang tak disukai oleh Allah. Kita sama kita relalah bersabar. Jadikan sabar satu sifat supaya bergaul banyak sahabat. Kerugian diri jangan diingat, supaya diri menjadi dekat, supaya yang renggang menjadi rapat. Hidup meramai, manfaat pun dapat. Orang sayang, banyaklah berkat. Adab bergaul, selalulah mengalah. Banyak bersabar, jauhi masalah. Berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Moga-moga dengan tazkirah kita ini, kita melatih diri kita menjadi seorang insan yang penyabar, kerana orang yang sentiasa bersabar itu dia dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa sekadar itu saja pada malam ni. Sudah masuk waktu Isyak. Kita menunaikan solat Isyak lepas daripada ni. Jadi saya serahkan kembali majlis kepada Opah. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih tentang tajuk sabar yang Ustaz pilih itu sangat perlulah untuk kita praktis pada setiap hari. Alhamdulillah. Jadi bila terlupa nak sabar, teringat semalam Ustaz kata apa? Sabar, jangan marah. Sabar je lah. Sabar je lah. Sebab sabar tu Allah suka. Jadi kena sabar banyak-banyak. InsyaAllah kita didiklah diri kita. Okey Ustaz, itu saja untuk malam ini. Sila tangguhkan majlis kita untuk kita Isya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih Hopah dan seluruh jemaah Spark. Bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa nak bagi tahu sama-sama dalam 39 akan berkongsi dengan Ustaz Sania, Ustaz Sania. Okey, mohon sahabat-sahabat semua masuk masuk link yang sama pada pukul 9 malam. Kita akan baca kafi dengan Ustazah Sania. Boleh dapat tak mesej